أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita keizinan, taufik, inayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita sampai di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ni kita menangguhkan bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Malam ni diminta oleh pihak masjid untuk kita memperingati akan kelebihan bulan yang kita duduk sekarang ni dan juga peristiwa yang agung berlaku pada bulan yang kita duduk sekarang ni. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini di antara disebutkan oleh ulama termasuk daripada Ashhurul Hurum, termasuk daripada bulan-bulan yang haram. Bulan-bulan yang haram itu disebutkan ulama, diberikan erti oleh ulama sama ada bulan tersebut membawa maksud lit takrim, yakni yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan pengertian oleh ulama maksudnya bulan-bulan haram iaitu litta'zim, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga katanya ulama iaitu al-haram bermaksud pengertian yang kita memahami dalam perbahasan hukum hakam syarak. Kita belajar dalam kitab fiqh, baik kitab tersebut dari sudut ibadah ataupun kitab tersebut mengandungi bab munakahah, nikah kahwin, ataupun mengenai muamalah jual beli. Maka bila mana ustaz mengajar mengenai sesuatu perkara, maka ada hukumnya haram. Buat sekian-sekian, maka ustaz terkata ini haram. Buat lagu ni jadi haram. Maka haram di situ kita membawa maksud, kita memahami bahawasanya buat sesuatu yang haram akan diberikan azab, dapat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan perbuatan yang haram, tak buat perbuatan yang haram, maka dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya ulama, al-haram itu juga membawa maksud bila ada bulan-bulan haram, masuknya bulan-bulan haram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlakunya peperangan. Tak jadi perang, tak jadi baloh pada bulan-bulan yang haram. Start daripada zaman jahiliyah lagi sehinggalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Tempat kita alhamdulillah tak jadi peperangan. Tak apa, tak ada perang lah. Akan tetapi kadang-kadang musuh, baik dengan kata-kata ataupun dengan hati kita, musuh. Nah, kadang-kadang tak jauh dengan rumah sebelah ya. Nah, balah. Kadang-kadang benda tu tak besar, kecil je. Maka mudah-mudahan walaupun tak berlaku peperangan pada tempat kita ni, akan tetapi balah ko kekoh ko gapo, mudah-mudahan damai, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan maaf antara satu sama lain. Maka ketiga-tiga maksud itu berada pada bulan-bulan haram, sama ada bermaksud li takrim, yang dimuliakan Allah, sama ada li ta'zim, yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala,
ataupun al-haram, yang bermaksud tidak berlaku peperangan pada bulan-bulan yang haram. Maka bulan-bulan yang haram itu tidak disebut secara jelas oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Taala sebut, kita dengar seorang modah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa taala sebut, sesungguhnya di sisiku, katanya Allah, mempunyai 12 bulan. Ada 12 bulan, katanya Allah Subhanahu wa taala. Pas 12 bulan ni bukan baru ada, bukan apa, zaman Rasulullah baru ada 12 bulan, tidak. Katanya Allah, semenjak Allah Taala jadikan langit, semenjak Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi, sudah ada dah 12 bulan masanya, waktunya dan sebagainya. Di antara masa waktu tersebut adalah 12 bulan. Maka 12 bulan itu, katanya Allah, daripada 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Maka dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 4 bulan daripada 12 bulan itu bulan mana yang dikatakan bulan yang haram? Thalathah mutawaliyat wa wahid munfaridan, katanya Nabi Muhammad. 3 bulan daripada 4 bulan itu berturut-turut, berakeh bahasa kita. Nah, sekaligus. Bulan apa? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Lepas Zulkaidah, Zulhijjah, lepas Zulhijjah, Muharram. Sekali 3 bulan. Wa wahid mudhar, wa wahid munfaridan, dan 1 bulan itu duk asing, duk suku. Bulan apa? Bulan yang kita duduk sekarang ni, iaitu bulannya Rajab. Maka sedar tak sedar, khabar tak khabar, duk bulan Rajab dah. Pas bukan sini saja cerita mengenai bulan Rajab ni, bahkan seluruh dunia. Surah, masjid, sekolah, gapo sebut mengenai kelebihan-kelebihan supaya kita belaka ni biar khabar, biar sedar, jangan buat serupa tolak amal ibadah, amal-amalan yang soleh seperti pada sebelum-sebelum daripada ni. Maka oleh sebab tu kita nak sebut ni, mudah-mudahan biar khabar dulu. Nah, kita duduk pada bulan yang dimuliakan Allah, yang diagungkan Allah. Bahkan bulan ini menjadi apa? Disebutkan sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Faham? Maka daripada 12 bulan, 4 bulan yang haram, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan bulan Rajab ini juga katanya ulama dipanggil sebagai Syahrul Asam. Syahrul Asam. Maksud Syahrul Asam, bulan yang sunyi, yang senyap. Sunyi gapo? Senyap gapo? Sunyi daripada bunyinya mata pedang. Sebelum daripada tu bulan-bulan lain, kalau perang kat zaman dulu kat dengan pedang lah, kokeng. Maka masuknya bulan Rajab, masuknya bulan-bulan yang haram, maka tidak berlaku peperangan, sunyi dah bulan Rajab. Maka mudah-mudahan masuknya bulan Rajab, masuknya bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertambah amalan-amalan yang saleh, bertambah kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya ulama, sepakat ulama menyatakan penghulu segala bulan, bulan Ramadan al-Mubarak, bulan puasa. Sayyidus syuhur, tok ngulu bagi sekalian bulan ni, iaitu bulan Ramadan al-Mubarak. Yang kedua katanya ulama, bulan-bulan yang haram saat ni, daripada 4 bulan saat ni, hak paling mulia sekali adalah bulannya Muharram. Pada bulan puasa, bulan Muharram. Lepas pada bulan Muharram, hak bulan kita duduk sekarang ni, bulannya Rajab. Sebut kebanyakan ulama. Tu level tingkatan bulan-bulan yang Allah Ta'ala jadikan. Maka penghulu segala bulan, bulan Ramadan. Sepakat ulama, kerana jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunnya Al-Quranul Karim. Maka menjadi title, menjadi kelebihannya penghulu segala bulan. Lepas pada tu baru Muharram, lepas pada tu baru bulan Rajab. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk sahaja bulan Rajab akan berdoa kepada Allah, akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan daripada riwayah, katanya Rasulullah, doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan.
Ni doa, baik imam, baik kita makmum, baik duduk rumah, baik di atas kereta, baik di tempat kerja, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barikna fi Rajab, ya Allah berkatilah pada bulan Rajab. Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban, dan berkati pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Ni doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Ulama menyatakan dua hikmah, dua sebab bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoakan sedemikian. Doa berkat bulan Rajab, berkat bulan Sya'ban, sampaikan pada bulan Ramadan al-Mubarak. Yang pertama katanya ulama, mudah-mudahan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umur, diberikan kesempatan oleh Allah biar widya pula masuk pada bulan puasa tahun ni. Minta kepada Allah, harap kepada Allah Subhanahu wa taala biar widya amal ibadah pada bulan puasa pada tahun ni, tak lama lagi. Tapi mudah-mudahan harap kepada Allah, ya Allah panjang umur ya Allah, biar widya puasa tahun ni pula, baik tarawihnya, baik tahajudnya, baik puasanya, baik sedekahnya, biar widya pula pada bulan puasa tahun ni. Tahun lepas alhamdulillah dia pun kita berlaku. Maka tahun ni juga mengharapkan kepada Allah biar widya pula. Sebab apa kita minta kepada Allah, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita melihat, kita tengoknya baik anak beranak, baik saudara mara, baik sahabat sahabat, baik jiran tetangga, ada dah yang telah meninggalkan kita. Tak lupa molek-molek ada tarawih sekali, buka puasa sekali, apa morehnya sekali dan sebagainya, tak ada dah dia. Apa? Meninggal dulu pada kita lagi. 2-3 minggu lepas anak murid kita madrasah moden tu, orang calon setiu, umur baru 19, SPM pada tahun lepas. Lah ni jadi ngenjok belaka SPM hak tahun ni jadi 18, asasi lah ni 17 ni. Umur apa SPM? Maka SPM tahun lepas umur 19. Maka Tuhan saya dia, Tuhan mengambilkan nyawa dia awal pada puak kita lagi. Duduk hospital tak lama, 4-5 hari ya. Duduk hospital Terengganu 4-5 hari duduk hospital. Meninggal dunia. Apa? Apa sebab? Apa katanya doktor? Diberikan penyakit apa stroke. Penyakit stroke. Ada kata golik-goliknya stroke ni orang berumur lah, golik-goliknya umur 40 ke 50. Ada kata lah. Tetapi ni ayatnya kita boleh nampak bahawasanya tu kerjaan Tuhan. Kerjaannya Allah Subhanahu wa taala, dia kata tak boleh kata gapo. Walaupun umur berapa dia nak wis teruk, kau ni nak wis cimani, kau nak wis darah tinggi, kau nak wis gaponya, tak kira umur. Tu masuk tak lama 4-5 hari, apa masuk cerita hari Senin silap. Lepas meninggalnya hari Sabtu. Kita pergi ziarah, bawa sobeng pergi ziarah, pergi sumbangin dan sebagainya. Maka tanya ayah dia buat apa jadi lagu tu. Tak tahu, katanya dia sebelum pada tu tak ada apa-apa. Taklah kata sakit kepala ni. Berasa sakit sini, berasa lenguh sini, berasa sakit, tak ada apa-apa. Kena tu pakai berat selalu, tak sedar selalu. Faham? Maka mudah-mudahan Allah merahmatinya roh pada Afiq Aiman nama dia, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah merahmatinya. Dan kita tengok bahawasanya umur muda lagi, dosa tak banyak lagi. Faham? Umur 18, 19 dosa tak banyak lagi. Kita hak umur 30 ni kat goliknya banyak jenis lah. Go to go ni buat. Faham? Itu di antara pandangan kita bila melihat seseorang yang meninggal. Budak kita tengok dosa tak banyak lagi, jauh pada kita, umur jauh dah. Adapun yang meninggal atas pada kita, umur 70, umur 80, tentu dah amalan soleh dia lebih banyak pada kita. Baik puasa dia, baik semaya dia, baik sedekah dia, tahajud dia, sujud dia lebih banyak pada kita. Maka itu sekor baik kita sesama makhluknya Allah, sesama manusia yang telah meninggal dunia. Maka nak rayaknya kita sini bahawasanya tak ada siapa dia pada bulan puasa. Pertama, hikmahnya iaitu kita berharap kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur. Yang kedua, katanya ulama berdasarkan daripada doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
berkat bulan Rajab, berkat bulan Syaban, dan sampaikan pada bulan Ramadan al-Mubarak ialah untuk persiapkan amalan-amalan soleh bermula daripada bulan ni lagi. Start daripada Rajab lagi, start dah, sungguh dah, kacau dah, buat amalan-amalan yang soleh. Apa? Ikutlah. Baik sembahyang sunat rawatib, sunat kapit fardu ni, baik sebelum semaya ataupun selepasnya, dipanggil sunat rawatib. Pas sunat rawatib ni ibu ayah yang dirahmati Allah, dalam kitab-kitab fiqh disebutkan mempunyai 22 rakaat. Ada 22 rakaat semua, start daripada subuh-subuh sampai lepas isyak. Dan daripada 22 rakaat itu mempunyai 10 rakaat yang disebut sebagai sunnatun muakkadah. Sunat yang sangat-sangat digalak, sunat yang sangat-sangat dituntut di sisi syarak. Apa maksud sunat dan sangat dituntut? Iaitu bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun keadaan musafir, pergi mana-mana pun Rasulullah tak tinggal. Tu. Sebab yang dikategorikan, yang digolongkan 10 rakaat tu sunat muakkadah disebabkan Rasulullah walaupun dalam keadaan pemergian, walaupun dalam keadaan musafir tak tinggal. Gapo sunat-sunat muakkadah tu 10 rakaat tu? Maka ulama bahas 2 rakaat sebelum subuh jangan tinggal. Ni besar fadilatnya. Rakaatan qabla al-fajr afdal min ad-dunya wa ma fiha. Dengar semua start sebut semua kelebihan-kelebihan. 2 rakaat sebelum subuh ni lebih besar, lebih agung, lebih tinggi, lebih besar daripada dunia dan isinya. Kita duk kejar dunia, kita duk temu kerjanya, takdirnya, gaponya dan sebagainya, sehingga meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan dijanjikan oleh baginda Rasulullah, musmaya 2 rakaat ni rikah-rikah tak apa dah, jadi dah, tak usah baca surah paling malah, Fatihah saja cukup dah, rukuk gapo dan sebagainya. 2 rakaat bodoh-bodoh rikah-rikah 3 minit 2 rakaat ni. Faham? Itu pun ramai mana yang meninggalkan, tak ada kalutnya dan sebagainya. Maka oleh sebab tu mesti kita kena faham bahawasanya 2 rakaat sebelum subuh ni masuk waktunya bila? Masuk waktu semaya qabliyah ni masuknya ketika azan, ketika bel masuk waktu lah. Sebelum subuh, sunat sebelum subuh tu masuk ketika mula azan. Orang bel tu bila bel Allahu akbar, Allahu akbar, maka start situ mula dah waktu sembahyang sunat qabliyah subuh, semaya sunat subuh. Dan habisnya bila? Habis waktu tu. Ulama tak royak habis waktu semaya sunat subuh tu bila mana tu imam semaya subuh, bila mana kita semaya subuh. Dok. Ulama tak royak gitu. Maka ulama katakan bila semaya sunat subuh tu masuk waktunya ketika masuknya fajar, dan habisnya semaya sunat subuh tu habisnya waktu fajar. Habis waktu subuh syuruk tu habis semaya sunat subuh. Bermaksud kita nak ayat sini, kalulah misal kata kita mari surau masjid tu imam sudah melakukan sembahyang subuh, semaya dah, baik duk tengah Fatihah, baik duk baca surah, mari-mari itu sejak Allah tak dewih nak semaya sunat subuh. Maka adakah kita lepas pada semaya subuh kita tak semaya? Tak. Teruskan membuat sembahyang sunat subuh. Masuk-masuk tu imam duk semaya dah, maka kita semayalah dengan tu imamnya. Lepas pada tu cari jerung mana-mana, kau bucu, kau belakang, kau mana, semaya. Aku nak semaya sunat subuh kerana Allah Subhanahu wa taala mendapat fadilah 2 rakaat semaya subuh disebabkan oleh takdir saat ni. Sebelum pada subuh saat ni takdir nak mari semaya tu tu imam semaya dah, maka adakah kita tinggal lagi tu? Tak. Buat selepas pada subuh kerana waktunya belum habis lagi. Hak tak boleh semayanya ada setengah-setengah semaya sunat yang tertentu, semaya sunat tasbih, semaya sunat hajat, semaya sunat yang lain-lain itu ada semaya sunat yang tertentu yang tidak boleh sembahyang baik lepas subuh ataupun lepas asar. Faham? Maka kena faham molek semaya sunat subuh tu waktunya mula bila, habisnya bila. Supaya apa? Supaya kita tidak meninggalkan kelebihan yang ditentukan, yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sebelum subuh jangan tinggal.
2 rakaat sebelum zuhur juga tidak meninggalkan. 2 rakaat selepas zuhur dikategorikan sebagai sunat muakkadah. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, jangan tinggal. Faham? Golik-goliknya nak jadi. Nak dalam bulan puasa lah. Sehingga meninggalkan 2 rakaat ba'diyah maghrib. Apa tinggal tu? Tak tinggal apa? Ayah golek duduk atas meja tu. Ikan kasih, ikan bekok, habis ikan jenis. Duduk atas meja, duduk ide tadi. Semai ngorik tegak cucah. Wisale tak ada wirik-wirik apa, nopak atas meja makan buka puasa dan sebagainya, makan nasi. Sehingga tak sempat, tak ada nak melakukan ba'diyah maghrib. Ini peringatan untuk kita sendiri terutamanya. Maka tahun ni azam molek tak tinggal sunat kapik fardu ni, hak terutamanya 10 rakaat muakkadah. Dan juga yang diabaikan walik-waliknya, bukan kebanyakannya, ada setengah-setengah tu mengabaikan sembahyang sunat ba'diyah isya. Ba'diyah isya tak semaya kena molek. Setengah daripada apa tu? Pas pada tikmil salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, wirid doa gapo, habis doa gak, kadang-kadang orang pakat bangunlah semai sunat ba'diyah isya, dia tegak relax. Duk tunggu. Bapa tak semaya sunat ba'diyah isya. Tunggu tarawih lepas ni lah. 20 kau 8 rakaat kau. Sini berapa rakaat jaga? 8. 8 rakaat tunggu tarawih lepas ni lah. Dah tak semaya dulu ba'diyah. Apa semaya? Tunggu tarawih lepas ni lah. Tu. Maka dia meninggalkan sembahyang tersebut yang lebih utama, yang lebih tinggi tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya ulama, sembahyang sunat muakkadah ni, kapik fardu hak 10 rakaat ni, baik 2 rakaat sebelum subuh, baik 2 rakaat sebelum zuhur, lepas zuhur, lepas maghrib dan selepas isya, tak boleh tandingi martabat level tingkatan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun buat rakaat 20 rakaat sembahyang tarawih. Walaupun 20 rakaat sembahyang tarawih, tapi dia tinggal sembahyang sunat ba'diyah isya, dia tinggal ba'diyah maghrib, maka dia melakukan perbuatan yang rugi. Bukan kena tahu keutamaannya sembahyang sunat ba'diyah saat ni lebih tinggi daripada tarawih 20 rakaat. Kalau ikut susunannya, maka sembahyang sunat ba'diyah qabliyah 10 rakaat 10 tempat tadi yang disebut muakkadah, barulah sembahyang sunat tarawih. Ini perlu kita ketahui tingkatan ibadah supaya lepas ni besar 2 rakaat selepas isya ni semaya berasa nak cacai malah dah duduk selekeh. Maka sembahyang sunat ni kita mengaji, kita tahu bahawa tak mampu nak cacai, malah nak cacai, boleh nak duduk? Boleh, tak jadi masalah. Cuma pahalanya separuh. Tak serupa orang semai cacai. Faham? Tetapi paling-paling malah kita kata buat belai-belai duduk sekalipun. Faham? Maka persediaan kita nak nyapa ke bulan puasa ni dengan amalan-amalan soleh. Baik semaya berjemaah, baik semaya sunat kapik fardu, dan juga tilawatul Quran. Membaca Al-Quranul Karim. Start daripada sekarang ni boleh dah ambil Quran belek, baca semuka, tak kena kat 2 muka 3 muka, latih sikit. Bila masuk Ramadan Al-Mubarak, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham? Bukan kata tak apalah, tak salah, tak apalah baca Quran dulu, pandai nak baca bila puasa ni lah. Tengok 1 Ramadan 2 Ramadan beres lagi, baca juga semangat lagi. Masuk 3 Ramadan tu gak nampak muka dia duduk kat colik semacam tu. Tak ada dah. Apa? Berat weh. Berasa lelah, berasa letih, berasa penat, perih awal-awal. Apa? Kerana sebelum pada tu tak latih, tak ringankan lidah kita ni untuk menyebut kalamullah, sehingga masuknya Ramadan Al-Mubarak kita hanya membaca, menghayati, mentadabbur akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kerana bulan Ramadan banyak dengan bacaan Quran. Antara ibadah yang paling afdal pada bulan Ramadan adalah perbanyakkan Al-Quranul Karim. Pas bulan Rejab ni katanya ulama
banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ingat dosa kita, baik dosa lepas maupun di akhirat, baik dosa zahir ataupun dosa batin, baik dosa sengaja ataupun tak sengaja, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sirah istighfar. Selekai istighfar lagu mana selekai. Bahkan ulama mengajarkan rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tu apa istighfar. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosa hamba ya Allah, warhamni, rahmatikalah saya ya Allah, wa tub alayya, terima taubat hamba ya Allah. Berapa kali? 70 kali pagi, 70 kali malam. Tu paling kurang. Faham? Tu. Maka mudah-mudahan istiqamah pada bulan Rejab ni. Masuk bulan Sya'ban saat ni katanya ulama bulan dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan tilawatul Quran. Bulan yang diperbanyakkan dengan Al-Quranul Karim. Maka setaklah ni latih dah baca Quran. Hak mana kokak-kokak lagi, cari tok guru, cari ustazah ke mana-mana, perbetulkan bacaan Al-Quran. Pas betul Quran ni kita sebut dah, kok mana-mana pun kena dengan guru, kena dengan ustaz, kena dengan ustazah kalau reti no. Bapa jangan duk bejak sendiri, banyak duk apa, jangan duk sedak sore baca tu gak. Oh, betul dah. Baca tu gak. Oh, kena dah. Sore tu gak. Kena semacam. Itu teratai. Baca, depa tok guru, depa ustaz, depa tok imam, boleh faedah. Kalau sebab tu, time bulan puasa, kalau kita ajak tadarus gak ramai-ramai gak, pakai nyuk sore tu bi, pas sore tu bi, pas sore tu bi. Tak sel-lah. Apa? Oh, ambo banyak lagi tak betul, tak kena Al-Quranul Karim. Maka jangan widah tua esok baru tak sedar, baru nyesal dan sebagainya. Taklah ni budak-budak lah ni dan sebagainya, latih dengan Al-Quran, sebutan Al-Quran dan sebagainya. Bimbaya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita ibrah daripada peristiwa yang agung. Nak cerita so itu mungkin apa masanya yang terlalu panjang, dan kita mengambil pengajaran ibrah daripada peristiwa yang berlaku pada bulan Rejab, bulan yang agung ini, iaitu Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Kebanyakannya ulama menyatakan peristiwa Isra wal Mi'raj ini berlaku pada 27 Rejab. Jadi peristiwa tersebut 27 Rejab, setahun sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad daripada Mekah ke Madinatul Munawwarah. Berlaku peristiwa Isra wal Mi'raj, dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah pada suratul Isra ayat petai lagi. Mula-mula Allah taala sebut Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran bahawasanya peristiwa tersebut dirakamkan oleh Allah. Maha suci Allah Subhana, katanya Allah, tersuci Allah Subhanahu wa taala. Ulama apa? Tu imam pas pada sembahyang subhanallah subhanallah subhanallah. Apa dipanggil tu? Tasbih. Ungkapan tasbih sebutannya subhanallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, tarji'. Apa tarji'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istilah. Al-baqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka istilah pada tasbihnya adalah subhana. Allah Subhanahu wa taala memulakan pada suratul Isra, pada peristiwa Isra tersebut, dengan memulakan maha suci Allah, tersucinya Allah Subhanahu wa taala. Sucinya daripada apa? Daripada sifat-sifat naqais, daripada sifat-sifat kekurangan. Maka oleh sebab tu ulama menyusunkan satu kitab. Dalam kitab tersebut disebutkan oleh ulama apa hikmah, apa sebab Allah Ta'ala memulakan dengan suratul Isra dengan subhana. Apa sebab subhana? Sebab dalam surah yang lain ada dimulakan dengan alhamdu. Surah Al-Kahfi, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitab
surah Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Ada Allah Taala mulakan dengan alhamdu, ada Allah Taala mulakan subhana, ada hikmah, ada sebab. Tu KJL ulama Allah. Tengok so disu. Pas ada kitab pula ulama ayat bab apa tu buat lagu ni, bab apa tu sebut lagu ni. Antara sebab yang dikatakan ulama, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan subhana pada awal suratul Isra kerana antaranya beberapa sebab. Yang pertama, peristiwa Isra tersebut Allah Taala memulakan dengan maha suci Allah, tersucinya Allah daripada sifat-sifat yang lemah, sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang tidak layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tu riwayat lagu tu? Disebabkan oleh ada golongan, ada fahaman yang menyatakan peristiwa Isra wal Mi'raj mendalilkan, menunjukkan bukti Allah Ta'ala berada di atasnya. Allah Ta'ala berada di Arash, Allah Ta'ala berada di atas. Ada dengar tak? Ada dengar deh. Baik dalam YouTube, baik dalam Facebook, ikutlah mana-mana pun. Ataupun mari mengajar masjid kita, maka minta maaf kita sebut lalu. Ada ustaz mari mengajar, tok guru ko tok syekh mana-mana ko mengajar tu ada atas Arash, minta maaf banyak, itu bukan fahaman kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham? Maka perlu jelas. Maka antara sifat kekurangannya Allah Taala mulakan dengan subhana. Ada pesing apa golongan, ada pesing fahaman menyatakan dalil lah. Tengok Nabi SAW daripada Isra, daripada Mekah Palestin, daripada Palestin naik setingkat sehingga Sidratul Muntaha, sehingga berjumpa dengan Allah. Mana perjumpaan atas? Maka Allah Taala di atas. Faham? Maka kena faham molek bahawasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan dengan akidah al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai mana-mana makhluk. Baik dari sudut jihah, apa jihah? Atas, bawah, kanan, kiri, tepi, gapo dan sebagainya. Baik dari sudut jisim, Allah tidak bertongkol, berjisim, jenis kebendaan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak memerlukan tempat. Hak nak ke tempat kita ni lah. Saya duduk sekarang ni, pas lepas ni berasa lengah gak nak cacah pula, pas lepas ni nak makan pula, pas pukul 11, pukul 12 pula nak tidur pula. Ada waktu, ada masa, ada tempat. Benda tu baik masa, baik waktu, baik tempat dan sebagainya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni. Maka oleh sebab itu, bibayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibrah yang kita boleh ambil daripada pengajaran Isra wal Mi'raj, sangat penting ilmu akidah, ilmu usuluddin, ilmu ma'rifatullah taala, mengenal akan Allah. Sehingga kalau tengok jadual Masjid Para Luah, masya-Allah, setiap hari ada kuliah Faridatul Faraid. Tu. Faridatul Faraid, kitab akidah, kitab usuluddin. Sangat-sangat penting, bahkan usuluddin, ilmu akidah di antara ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling afdal berbanding ilmu-ilmu agama yang lain. Ilmu agama ni banyak, bibayah yang dirahmati Allah, ilmu bahasa, ilmu Quran, ilmu mantik, ilmu gapo dan sebagainya. Akan tetapi hak paling tinggi sekali, hak paling atas sekali ilmu akidah. Bapa mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, membezakan antara iman dan kufur. Maka oleh sebab itu bibayah Allah Ta'ala mulakan dengan subhana, menafikan akan golongan, akan fahaman yang menyatakan Allah itu berada di atas. Maka kita faham Allah bukan berada di atas, Rasulullah, jasad baginda Nabi Muhammad yang berada di atas, yang pergi kepada atas. Adakah Tuhan di atas? Tidak. Tuh. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama. Yang kedua, katanya ulama, Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan subhana. Tersuci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ulama sebut menunjukkan sesuatu yang
ta'jub, sesuatu yang agung, sesuatu yang cantik, sesuatu yang molek. Kita tengok sesuatu yang comel, tengok budak bayi baru lahir, comelnya, subhanallah, comelnya dah. Biar besar uduh pun kecil tu comel lagi, dah besar supaya kita ni nak nyepak dah lah. Tengok budak, tengok bayi, maka subhanallah, comelnya lah. Tengok pohon, tengok pemandangan bukit bukau, yang kata belah India belah mana comel, okey main, subhanallah. Maka kita melihat perkara yang takjub, maka kebiasaannya keluar daripada lidah kita tu subhanah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa Isra wal Mi'raj penuh dengan keajaiban, penuh dengan kepelikan, penuh dengan mukjizat yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga permulaan peristiwa tersebut, malaikat Jibril, malaikat Mikail menjemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah. Katanya riwayah berada di Hijr Ismail. Rasulullah sedang tidur, maka mari malaikat Jibril, mari malaikat Mikail jemput baginda Rasulullah daripada sebelah atap rumah, daripada sebelah atas, bukan daripada depan ketuk pintu assalamualaikum dak, daripada sebelah atas. Situ pun pelik dah. Apa tak ketuk molek-moleknya gapo. Pas pula dikejutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur. Bukan tengah duduk buat gap dia, Rasulullah sedang tidur. Dijemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengar belaka dah. Dibelah dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak daripada atas sampai bawah, dibelah dada. Katanya ulama, dibelah dada ketika Isra wal Mi'raj kali yang kelima. Ada beberapa kali peristiwa belahan dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jak daripada umur Rasulullah kecil lagi. Duk main berunggal lagi, diberi ambil belah dada Rasulullah. Dan peristiwa sebelum Isra wal Mi'raj dibelah sekali lagi dada oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril membelah dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuangkan jantungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibasuh dengan ma'u Zamzam, air Zamzam, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah, dibuangkan habuan syaitan daripada jantungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Situ pun kalau fikir dengan adab biasa, belah dada ni tak ada biu-biu kok. Tak sakit kau Rasulullah. Pas pula jahit-jahit kau lagu mana? Oleh sebab tu peristiwa Isra wal Mi'raj itu kena faham molek dari sudut hukum akal dan hukum adah. Faham? Tak dengan belah dada tu pelik dah. Pas wak mari pula binatang daripada syurganya Allah yang disebut sebagai buraq. Diperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra. Apa maksud Isra? Daripada Mekah ke Palestin, disinggah tempat Baitul Laham, disinggah di Tursina, disinggah di tempat-tempat untuk mengambil barakah daripada nabi-nabi terdahulu. Semaya 2 rakaat sini, semaya 2 rakaat sini, semaya 2 rakaat sini sebelum sampai Baitul Maqdis, Palestin. Faham? Siapa pula Baitul Maqdis? Dibawa naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Pelbagai penglihatan, pelbagai pandangan yang dilihat oleh baginda Nabi Muhammad. Jumpa kawan tu, jumpa kawan ni, jumpa kawan tu, so panjang situ sampailah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik semula ke Mekah, daripada Mekah Palestin, daripada Palestin naik Mi'rajnya, jumpa dengan Allah. Balik semula ke Mekah tu, ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita mengenai peristiwanya berlaku semalam, ambo naik pergi daripada Mekah Palestin, balik tu tak sampai satu malam. Tak sampai semalam ni. Betul tak? Maka oleh sebab itu Allah Taala menyebutkan dalam surah Al-Isra tu, ayat mula-mula tu, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Lailan itu kalau ulama nahwu dia akan bahas menunjukkan bahawasanya isim nakirah. Bahasa bahasa Arab disebutkan isim nakirah. Apa maksud isim nakirah? Menunjukkan lailan di situ tidak sampai pun semalam ni. Semalam ni penuh ni start daripada maghrib sana sehingga subuh. Kita nak puasa tak lama dah. Maka mazhab kita Syafi'i wajib niat tiap-tiap malam. Start daripada maghrib tu boleh dah niat sehingga sebelumnya masuk subuh. Itu malam yang penuh.
Allah Ta'ala nukilkan, rakamkan dalam Al-Quran, lailan, katanya ulama menunjukkan tak siapa pun satu malam. Pah, lama mana KJA tu. Sehingga ada waliknya, kebiasaannya orang Mekah, bila mana daripada Mekah pergi ke Palestin, berjalan dengan menggunakan binatang, baik kudanya, baik utonya dan sebagainya, walik-waliknya kebiasaannya mengambil masa sebulan pergi, sebulan balik. Pergi sebulan, balik sebulan. Bah, kejadian Isra Mi'raj tak siapa pun satu bulan, tak siapa pun seminggu, tak siapa pun 3 hari, tak siapa pun sehari, bahkan tak sampai pun satu malam. Pahala mana kejadian tersebut disebutkan oleh Al-Muhaddits Syekh Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullahu ta'ala dalam Qissatul Mi'raj, disebutkan dawabit, disebutkan lama mana qada yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Isra wal Mi'raj, disebutkan bahawasanya ketika malaikat jemput baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut, Rasulullah bangun daripada tempat tidurnya, daripada selimutnya dan sebagainya, pergi berjalan Isra Mi'raj, balik semula Mekah tu, tempat tidur baginda Rasulullah, tak hilang lagi haba kepanasan, tak hilang lagi haba panas. Kayak kita ni ada haba kan. Oleh sebab tu setengah-setengah seorang masjid ekong derah dah, ekong sejuk dah, tapi berapa berasa panas. Panas warna penuh sejik. Sudah muduk sore ketar guguk lah. Tu. Berapa? Kerana mengeluarkan haba. Pas kita ni teratih lalu lah, panggung akak punggung sikit, panah ada haba. Maka dhabit ulama kata perjalanan Isra Mi'raj tu, Rasulullah balik semula tu tak hilang lagi kepanasan tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu ibu ayah, kejadian tersebut penuh dengan fitnah. Nak ayatnya orang-orang Mekah pada zaman dulu, bila mana Islam dah, mukmin dah, Muslim dah, bila mana dengar peristiwa tersebut, murtad, keluar daripada Islam. Apa sebab? Kerana tak boleh nak terima pada akalnya. Bahkan duk nampak sebagai adah semata-mata. Maka oleh sebab itu, ibu ayah, dalam kitab akidah, baik Faridatul Faraid, baik kitab akidah-akidah yang Arab, maka sebelum daripada mengaji mengenai uluhiyah, ketuhanan, sebelum belajar mengenai an-nubuwah, kenabian, maka ulama-ulama akan bicarakan, bezakan antara apa itu hukum akal, baik apa harus pada akal, baik wajib pada akal, mustahil pada akal, apa juga harus pada adah, mustahil pada adah, wajib pada adah. Tu supaya membezakan antara hukum akal dan hukum adah. Maka soalannya, peristiwa Isra wal Mi'raj yang perjalanannya adat biasanya, perjalanannya sebulan pergi sebulan balik, akan tetapi terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sampai satu malam, boleh terima tak pada akal kita? Boleh terima tak pada akal? Soalan sebelum pada tutup, boleh terima tak pada akal kita? Cikgu boleh terima tak? Sudah. Maka pada akal kita boleh terima. Apa boleh terima? Kerana Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud kerjaan Isra Mi'raj tu adakah hanya semata-mata Rasulullah? Tak. Allah yang memperjalankan baginda Nabi Muhammad. Maka tak pelik Tuhan nak buat seminit, kau 2 minit, kau sejam, kau 2 jam, kau tak sampai semalam ni, kau tak pelik lah. Apa? Allah yang memperjalankan. Maka oleh sebab itu kita kata peristiwa Isra dan Mi'raj boleh terima pada akal kita. Maka hak tak boleh terimanya pada dari sudut adanya lah, adat walik-waliknya, kebiasaan penduduk Mekah pada zaman dulu pergi ke Palestin, sebulan pergi sebulan balik. Maka oleh sebab itu bila mana Rasulullah kecek, Rasulullah sebut cerita tu tak boleh terima. Lebih-lebih lagi Abu Jahal, Abu Lahab siap nyanyi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas pula pergi jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, cerita pula kepada Abu Bakar, cerita itu nak nyanyi supaya Abu Bakar tu goget. Jadi apa?
tergugat keimanan yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita, wahai Abu Bakar, demo ada dengar lagi cerita mengenai sang kecil demo lah Muhammad. Cerita apa? Katanya kawan tu, dia boleh cerita bahawasanya daripada Mekah ke Palestin perjalanannya kelik selalu pada semalam. Semalam tak siapa. Agak-agak boleh terima demo Abu Bakar. Dia ingat tu Abu Bakar tu cak ayah seporio berkali. Faham? Dia ingat Abu Bakar tu kelas lagu mana. Maka katanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, katanya Sayyidina Abu Bakar, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min dhalik. Ya, bila mana yang keluar itu, yang bercakap itu adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya percaya, bahkan lebih berat pada tu lagi, lebih teruk pada tu lagi, lebih jauh pada tu lagi, saya percaya tu keimanannya Sayyidina Abu Bakrin. Oleh sebab itu katanya ulama, gelaran As-Siddiq dapat pada malam Isra wal Mi'raj kerana membenarkan setiap perkara yang diucapkan, setiap perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Tak ada berasa air. Nanti dulu saya cek dulu, balik rumah nak mikir pelik ni, semalam tak siapa, tak ada tak ada kau kalau kita tak ada ai kau tak ada, pakai yo selalu berat pada tu lagi, saya percaya. Faham? Itu digelarkan dengan As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mudah-mudahan ibu ayah, walaupun keimanan kita tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar jauh langit bumi, akan tetapi bila mana kita mendengar akan kisah Isra dan Mi'raj ataupun mukjizat-mukjizat yang lain, maka akal kita boleh terima, harus pada akal, dari sudah adanya mustahil lah. Maka oleh sebab itu cerita Isra dan Mi'raj diulang setiap tahun supaya generasi muda-muda, budak-budak umur 3-4 tahun, umur 5-6 tahun, hak akan datang, hak gati kita, gati apa dan sebagainya, akan menjadi generasi akan datang bila mana dia mendengar akan kisah Isra dan Mi'raj, bila mana dia membaca akan kisah yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Allah Ibrahim dilempar oleh manjanib, buat bedah siap, bedah masuk dalam api yang begitu maruk, yang begitu besar. Maka tubik Nabi Allah Ibrahim dengan keadaan yang selamat, tak terbakar, tak hanyut walaupun sorak bulu. Bahkan katanya Allah, qulna yarukuni bardan wa salaman, sejuk lagi selamat. Adanya kena api leto tu pun nepik uad tu. Tu kena api sikit nepik dah kita. Ni dibakar hidup-hidup dalam api yang besar. Bukan api awak bakar pepe tu, bagi api yang besar. Akan tetapi itu adanya mustahil pada adat api itu sejuk. Akan tetapi akal kita boleh terima. Apa? Allah yang memberi manfaat dan mudarah. Tu di antara ibrah yang besar yang berlaku Isra wal Mi'raj. Panjang nak cerita, tapi mudah-mudahan malam ni sekadar peringatan antara satu sama lain. Dan di antara benda yang besar yang dibawa kelik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah as-salah. Lepas ni kita semaya, esok kita semaya, asal 50 waktu. Bayar sendiri 50 waktu. Acu nak buka kedai kat, semaya dulu. Lak meja gapo, semaya. Pas hari order nasi goreng ko kuih tiaw ko gapo ko acu nak goreng, semaya dulu. Duduk sebentar semaya. 50 waktu sehari semalam. Bayar lagu mana agak-agak. Ini dibawa kelik oleh baginda Rasulullah selepas pengejah, wa kelik 5 waktu. Tu pun ramai mana, hak culah ramai mana, hak celika. Atau maka mudah-mudahan bulan Rejab ini juga adalah bulan yang kita cakna lebih kepada as-salah, baik dari sudut ilmunya ataupun amalinya. Ilmu mengenai as-salah tambah lagi, baik syaratnya, baik rukunnya, kemah lagi dalam bulan Rejab ni. Pas pula hasilkan dalam diri kita al-khusyu'. Bukan sahaja kita semaya tunggal langit tunggal lain, tapi hati duk lain, fikiran duk lain. Maka mudah-mudahan tetap zahir dan batin. Walaupun semaya kita tu tentu dah tak sama kepada sahabat-sahabat. Sahabat semaya tu burung boleh mari ingat atas kepala dia, boleh mari duduk atas kepala dia.
Apa? Kerana al-khusyuk. Khusyuk tu apa katanya ulama? Apa? Al-thabit zahir wal batin. Tetap anggota zahir dan juga anggota batin. Kita petik lagi anggotanya duk main lagu ni. Duk main licah, duk main gayu lah, gapo lah. Sokok burung, imam pun tak mari. Nak ayatnya pergerakan kita dalam semaya ni. Faham? Maka tetap tak bergerak. Faham? Dan juga hati kita tetap dengan bacaan kita, tetap dengan sembahyang kita, hudur hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sahaja peringatan malam ni, terutamanya peringat tersebut, baik semayanya, baik akidahnya, baik gapo untuk diri kita sendiri, mudah-mudahan dan semakin dengar kita dengan Isra wal Mi'raj semakin menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengharapkan kepada Allah mudah-mudahan disampaikan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan penghulu segala bulan, bulan Ramadan al-Mubarak. Insya-Allah malam ni ada peringatan, dan insya-Allah panjang umur akan datang pula kita menyambung perbahasan dengan Asy-Syama'il al-Muhammadiyah. Insya-Allah kita tutup dengan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.